Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam rancangan. Akulah start. Aku yang start. Okay, start. Boleh? Okey, 1 2. Okey, belum. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang bersama dengan kami. Kami doakan kesihatan anda dan keluarga berada dalam keadaan yang baik. Yes. Bersama kita dalam rancangan apa ni? Dalam rancangan Ayo Gazambo TV. Lupa. Apa dia yang lupa? Lepas tu buat sama-sama. Tak apa. Dalam rancangan yang terbaru di YouTube channel iaitu Ayo Gazambo TV. Rancangan ini dibawa khas dan disponsor oleh Agent to You. Sistem pengurusan ejen paling komprehensif di Malaysia. Ya, jika anda mahu tahu lebih lanjut, sila layari www.agenttoyou.com. Jadi, apa yang kita nak sembangkan di dalam rancangan ini ya? Jadi, kita nak perkenalkan diri dahululah ya. So, saya San, ataupun nama panjang saya adalah San Galewa San Gale. Dan saya ditemani oleh rakan saya, iaitu orang panggil saya IHI atau I-Hi. Bye-bye. Itu dia. Baru start dia sudah bye-bye guys. Jadi Objektif Jadi memandangkan ini episod yang pertama, episod perkenalan. Jadi kita nak tahulah kenapa kita buat Ayo Gazambo TV. Kenapa kita buat? Sebab utama yang kita buat sebab kita nak mengumpulkan pelbagai rancangan di dalam Ayo Gazambo TV. Kita tengok TV3, TV9 kan. Kita tak mampu nak jadi macam diorang. Betul, mahal. Mahal. Sekarang pun kita dah mahal lah ni. Airtime mahal. Airtime mahal. Ikutkan equipment kita sekarang pun mahal tau. Tapi sebabkan disponsor oleh Agent to You, kita dapat. Dan muka pun tak layak masuk TV. Jadi kita buat TV kita sendiri. Ya, kita buat TV kita supaya sendiri. kita boleh buat apa-apa yang kita suka, konten dalam tu. Betul. Tapi bukan nak shot sendiri lah. Kita akan research jugalah konten. Ada juga yang shot sendiri. Ada, pasti. Pasti. Tapi banyak yang konten yang bermanfaat untuk anda. Untuk seisi keluarga. Untuk sisi keluarga kita. Ada genre apa? Kita komedi. Ada genre komedi. Ada lagi? Ada pasal makanan. Ada lagi genre bisnes. Contohnya bisnes dalam dunia agent stokis. Yes. Lepas tu dalam dunia tech startup. Lepas ada tu motivasi pun ada juga. Betul. So pelbagai, betul. Okay, cantik. Itu main reason kenapa kita buat Ayo Gazambo TV. Ya. Dan mungkin anda tanya apa maksud Ayo Gazambo. Sebab dia mungkin agak lain daripada nama-nama yang pernah anda dengar. Betul. Saya pun mungkin tanya juga. Anda terfikir ini mungkin berasal daripada Afrika ataupun daripada satu etnik dalam pedalaman di hutan dekat Brazil. Kan? Tapi sebenarnya Ayo Gazambo ni, untuk pengetahuan semua, dia adalah something lah. Memang something yang baru Tuan Haji create. Tak, memang bukan. Tuan Haji tu dunia realiti. Tak apa, ini saya akan blip. Something yang I baru terfikirkan ke? Sebenarnya Ayo Gazambo ni sebenarnya dia hanya kita saja yang tahu. Kita yang tahu maknanya. YTJT. Dan satu hari nanti dalam episod yang lain kita akan bagi tahu maksud dan maknawi di sebalik nama ni. Pasti anda akan terkejut.com. Betul. Terkejut je. .com tak ada. .com tak ada. Okey. Mungkin domain tu dah orang dah pakai. Mungkin orang dah pakai. Jika anda mahu tahu apakah maksud Ayo Gazambo ni, jangan lupa untuk subscribe supaya anda tak tertinggal erti sebenar Ayo Gazambo. Sub, like, comment and share. Yes. Walaupun kita belum start lagi masuk ke dalam isi, kita orang dah suruh korang dah promote dah. Dah promote siap-siap. Jadi saya nak bertanya kan tentang sedikit sebanyak tentang I-Hi. I-Hi sebelum ni sebelum buat Ayo Gazambo, I-Hi buat apa? Sebenarnya saya panjang cerita dia. Panjang, tak apa. Kalau tidak nanti rancangan ni jadi berjam-jam. Tak apa, kita ada beberapa minit untuk. Jadi saya adalah dekat dunia reality, sebab sekarang kita dekat metaverse. So kalau kat dunia reality, saya adalah pembangun bisnes. Pembangun bisnes.
So Ai tak berbisnes lah. Ai membangunkan sahaja ke? Membangunkan bisnes. Menarik. Especially dalam dunia jualan. Berapa tahun pengalaman tu? Pengalaman tak banyak lah. Pengalaman tak banyak. Dalam berapa? Jatuh bangun, alhamdulillah setakat ni dengan izin Allah baru 23 tahun. Allahu Akbar. 20 tahun. Alhamdulillah. 20 tahun tu tak lama. Kalau ada anak tu Ai. dah grad dah dia. Betul. Dah grad dah. 20 tahun dalam membangunkan bisnes. Baru membangunkan. Bukan calang-calang tu. Baru membangunkan, belum berjalan berlari kita. Baru membangunkan bisnes je. Tapi dah berjalan belum? Ada yang dah berjalan belum? Ada yang berjalan. Pasti sudah ada yang berjaya. Ada yang tergolek dok, terbenam. Biasa tu. Biasa. Di dalam kehidupan ni, bukan dalam bisnes saja. Betul. Kita ada ups and down. Ups and downs. Kalau kita tengok bukit, sebab kita nama dia bukit, sebab dia ada naik turun, naik turun. Sebab tu kita seronok tengok bukit, gunung, ciptaan Tuhan ni, ciptaan Allah, sebab dia ada naik dan turun. Kalau kita tengok ziarah orang sakit, kita tengok kat mesin dia sebelah dia tu kan, doktor tunjuk tit, macam apa, macam bunyi titut tu, maknanya dia naik dan turun. Sebab tu kita kena enjoy dengan naik dan turun. Sebab bila naik dan turun tu baru ada kehidupan. Betul. Tanpa naik turun tak ada kehidupan. Cuba kalau orang yang kita ziarah tu, dia punya bunyi tu satu je. Arwah lah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arwah dulu baik orangnya. Kalau baik, dulu ada editor Ayo Gazambo TV. baru episode tu dah jadi arwah lah. Jadi arwah. Jadi arwah dalam dunia metaverse. Yes. Tapi kalau arwah dulu buat benda yang baik, pahala dia tu berterusan. Sebab tu kita buat Ayo Gazambo. Itu lagi satu sebab. Itu kenapa sebab ni kita nak buat konten-konten yang bermanfaat. Betul. Sebab bila kita dah jadi arwah nanti, harta tidak boleh dibawa. Apa yang boleh dibawa? Betul. Hai. Ketika meninggalnya seorang anak Adam, akan terputus semua amalannya, melainkan 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yes, itulah salah satu core value Ayo Gazambo. Yang kedua, sadaqatul jariyah. Sedekah itu satu senyuman. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Yang sentiasa mendoakan. Dan anak soleh ni tak semestinya anak kandung. Sebab dia tak cakap anak kandung soleh mendoakan. Dia boleh anak didik, anak angkat, anak tiri, anak susuan. Makna dia besar. Anak didik adalah anak murid macam tu. Jadi kalau kita punya subscriber, penonton hari ni tengok, anggap engkau San sebagai ayah, dia anak, maknanya doa dia makbul. Betul, alhamdulillah. Boleh bawa. Jadi korang yang sedang menonton ni, doakan untuk saya. Doakanlah saya dimurahkan rezeki dan dapat jodoh yang baik. Yang boleh masak makanan dengan Thermomix. Yes, tapi tolong jaga badan saya juga, okey? Yang boleh masak ayam halia. Amin. Lama sedap San. Sedap. Mak kau punya ayam halia. Tapi saya pernah masak sendiri dekat rumah sewa. Tu tak pernah rasa. Tapi sedap. Mungkin halia dia kurang. Sedap juga. Okeylah. Boleh lah kalau nak check channel mak saya, boleh check di apa channel YouTube Teacher J. Teacher J. TICERJ. Mak kau orang ni tahu teacher. Bukan JCJ, bukan. Teacher J. Okey. Mak saya dulu guru tadika. Melayu Islam. Melayu Islam. Alhamdulillah. Channel tu nama macam ni. Teacher. Ayo Gazambo lagi ni. Lagilah Afrika tu. Lagi Afrika. Kalau kita nak bahas teacher tak apa. Jangan cerita. Cerita tu penipu. Cerita dan lawyer mana yang lagi suka kuat menipu? Cerita dan lawyer. Cerita dengan lawyer. Cerita lah. Cerita lagi. CHEATER. Cerita. Penipu. Bukan teacher. Cerita. Jadi balik kepada 3 amalan yang kita bawa setelah meninggal seorang anak Adam, terputus semua amalan. Dah tak ada guna dah. Dia punya solat ke apa dah tak pakai dah. So kita kaitkan dengan dunia zaman sekarang. Kita tengok kan ramai orang-orang dekat social media tu, bila diorang melakukan sesuatu, diorang tak fikir apa yang diorang akan buat kat dunia ni, tak bawa ke akhirat.
Kebanyakannya buat demi maybe demi fame, demi duit. Dan secebis. Mungkin mereka orang yang jumud dan dangkal, San. Jumud dan dangkal. Cuba explain jumud dan dangkal. Dua-dua saya tak faham. Orang yang kurang ilmu. Ilmu tu tak sampai lagi pada dia. Jadi kalau dia buat, tidak ada salah pada dia sebab dia tak tahu. Tapi kalau dah sampai ilmu tu kepada dia, dia dah disampaikan. Contoh, dia pergi tengok YouTube, ada Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Daidro dah bagi tahu. Kan? Marketing cara yang tak patuh syariah. Tapi dia tetap teruskan. Maknanya dia menempah diri dia dalam yes. Dia dah tahu tapi dia tak dia buat juga. Ya, dia buat juga. Dia menidakkan first time tu jahil. Tapi bila dah tahu buat juga, itu yang teruk tu. Faham? Jahil. Dia dah tahu pun dia buat lagi. Bodoh sombong. Sebenarnya lebih kurang bodoh sombong dengan jahil, orang yang bodoh sombong. Orang bodoh sombong dengan bodoh sombong ni dia tak tahu tapi dia tak nak bertanya, dan bila dia tahu tak nak menerima. Nampak? Lain. Bukan saja ejaan dia lain dengan jahil. Betul. Maksudnya pun lain. Tapi siapakah kita untuk kira judge ke ataupun macam jangan jadi macam dia ni ataupun maybe ayah dah ada anak cakap tengok ni, sebab ni lah ayah suruh awak belajar supaya jangan jadi macam ni. Adakah kita sepatutnya tunjuk apa patut anak kita jadi, bukan apa patut anak kita jangan jadi. Apa patut dia jadi. Itu mentaliti kita. Contoh kalau ada YouTuber ni bagus kan, dia ada hijab bagus, adab, hormat orang tua, kita katakan dia itu yang patut kita minta anak kita follow. Contoh yang terbaik. Betul tak? Kita sebagai parents yang bagi dia follow, guide. Contoh yang terbaik, ikon. Anak-anak kira sekarang zaman sekarang macam mana cara yang betul, orang kata cara yang betul rasanya orang-orang yang baru nak berkahwin, nak berkeluarga, nak beranak sekarang diorang mesti tanya macam mana cara yang betul nak raise your child dengan zaman teknologi sekarang ni. Faham tak? Itu susah soalan tu. Tapi kita tahu yang tak ada cara yang betul, Tapi apa cara yang at least you have your own way to mold your child Yalah. So mencabar. Pada pendapat saya macam ni. Macam ni Zan. Sekarang ni zaman mencabar. Bukan macam zaman kita tu. Sekarang ni duduk seorang-seorang dengan handphone dalam bilik, internet laju, macam-macam dia boleh pergi. Ya betul. Macam-macam dia boleh pergi tengok. Dulu tanpa pengawasan pun diorang takkan, paling teruk-teruk pun diorang main dengan plasticine je. Main kawan kahwin. Tu makanan masak-masak tu. Sekarang ni macam-macam kan. Orang lebih boleh kahwin, aksi kahwin dia tengok nanti. So macam mana? Tu ujian cabaran parents sekarang ni. Betul. Paling macam-macam ni kita orang buat. Kita ni tak tahulah paling kan. Kecil, kita tak cakap kita ni bagus sangat. Paling kan? kecil. Paling kecil anak. Anak kita orang seorang je. Seorang je 15 tahun. Okey. So cara kita orang mungkin saja nak share kat sini. Handphone gadget tu jangan bagi dia. Maksudnya jangan beli cakap ni iPad untuk jangan entak-entak dia ni. Kisah lagi? Kuat. So jangan cakap ni iPad untuk dia, nama dia punya iPad. Atau handphone ni dia punya handphone. Sebab kalau tidak kan dia nak pakai sentiasa, bila kita ambil cakap dia punya, apa hal nak ambil. Jadi kalau kita nak bagi, kita bagi kita punya, jangan beli untuk dia, khas untuk dia. Kan? Lepas tu bila dia cakap dia sejam, cakap dia sejam setengah contohnya. Habis buat homework, habis kemas tilam semua, tengok. Kita mesti monitor kan. Monitor. Pintu kena buka. Walaupun kita cakap sejam, tak boleh duduk dalam lock. Tak mungkin lah diorang pakai sejam je. Tapi bila kita nak, kita boleh ambil sebab tu handphone kita. Sebab kita dah disclaimer awal-awal lah. Betul. Disclaimer dekat anak. Ini sebab dia orang kadang-kadang belikan iPad untuk anak, handphone. So bila nak ambil, dia persoalkan tak? Betul. Kenapa ini, papa, mama nak ambil? Ini bukan ini wawan punya. Ini wawan punya. Itulah pasal. Okey. Tu mungkin salah satu yang kita boleh share. Faham? Tapi diorang mesti ada masalah lain juga, macam dari segi
Ni jadi macam channel parenting pula. Bukan. Kita ilmu yang bermanfaat. Kita ilmu ni universal. Yes, ilmu yang universal. Macam saya episod 1 dia boleh parenting. Dia boleh macam-macam. Saya maybe dalam 5 tahun baru akan satu hari dapat anak. Amin insya-Allah. Tapi kena kahwin dulu Zan. Yelah. Dia tak boleh dapat anak dia tiba. Tak boleh itu. Tu pelik tu. Kan? Dia kena kahwin dulu. Itu kadang-kadang itu yang jadi sekarang ni. Sebabkan tak ada pengawasan anak-anak. Tahu-tahu anak-anak dah ada anak sendiri. Anak yang bukan anak dia. Betul? Betul. Kita takut. Dia akan lahir bulan 5 atau bulan 9? Tahu tak kenapa? Tak tahu kenapa. Tak tahu. Kajian daripada satu pihak NGO. Banyak anak-anak luar nikah lahir pada bulan 5 dan bulan 9 sebab bulan 5 ni dia 31 bulan 8 Merdeka punya malam. 1 Januari bulan 9 lahir. Mana Merdeka? Bulan 5 anak bulan 9. Ramai. Mana Merdeka? Pergi dataran. Buat apa dataran? Merenda. Kita rendah lu. Kan belakang bawa anak dara orang. So hati-hati. Kalau kau punya wife bulan 5 atau bulan 9 dia lahir, kena dapat tahu asal-usul. Bapak terus judge bye. Tak adalah. Macam mana ni viewers kita yang lahir bulan 5 bulan 9 ni? Tak adalah. Ini semua adalah nista belaka. Kajian itu kajian je. Kajian daripada NGO. Ya. Mungkin tak tepat pun. Kesalahan ibu bapa bukan kesalahan anak. Bukan. Dan kita tidak mewarisi keimanan ibu ayah kita. Betul. Bak kata ni, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Masuk. Walau apapun rendah sangat tu. Caranya jua. Engkau mendaki gunung yang tinggi. Dulu itu dah masuk nasyid. Apa? Dulu tak ada, saya nasyid? tak masuk nasyid tak. Zan? Abang saya nasyid, adik saya nasyid, saya tak nasyid. Gila, Raihan masa zaman dulu sangat top lah. Memang. Masa tu bayangkan tak ada viral-viral ni, tak ada. Kira Raihan dulu antara macam kumpulan K-pop Tuan Haji pula. Hai dulu lah. Betul. Macam Raihan tu. Oi, gila. Semua viral satu Malaysia. Fenomena sampai Rusia, sampai UK semua. Ya. Hey, Russian. International. So kalau Russian panggil Raihan apa? Raihan. Macam ni? Russian punya accent? Raihan Stock. Sampai overseas Raihan. Overseas. Sampai Queen Elizabeth UK. Memang top lah. Masa tu tak ada Twitter, saya tak ada expect pula sampai situ sekali. Power. Memang power gila. Memang top lah. Memang number one lah. Memang platinum pecah semua. Gila Raihan. Power lah time tu. Dia menyebarkan Islam dengan muzik kan. Dia punya lah power sampai kan viral dekat UK, dekat subway tu, dekat bawah tu. Subway. Ada orang jual-jual kan, dia pasang kat radio dia lagu Raihan. Fuyo. Lepas tu Raihan pun lalu dengar lagu dia dipasang oleh Mat Saleh. Dan ada masalah lain semua menari. Dorang macam kalau dorang tak tahu pun maksud lagu tu, dorang vibe dengan lagu tu. Dorang vibe tu. This is good man. Padahal dulu tak ada pun social experiment ke apa, tak ada. Somebody sokok dengan lagu Raihan. This is good man. Good yo. Raihan in the house yo. Raihan punya impact macam tu di luar negara. Yes. Tapi betul, cerita benar ni. Kisah yang benar. Dekat subway tu lah. Kisah yang benar. Okay, ini disclaimer channel ni. Banyak kisah ni insyaAllah akan kisah yang benar. Kalau kisah tu tak benar, kat ujung kita akan cakap gurau. Macam tu. Tak benar lah tu. Betul. Tapi kalau yang benar, kita tak cakap tu ujung. Jadi kita berbalik kepada kita punya tiga perkara yang dibawa oleh seseorang. Meninggalnya seorang anak Adam akan terputus semua amalan melainkan tiga perkara. So yang pertama kita bincang ilmu yang bermanfaat. Yang kedua pula adalah sedekatul jariah. Jadi saya nak tanya Ahai,
sedekah ni kebanyakannya orang familiar dengan pemberian wang. Tapi sedekah dalam Islam sebenarnya sangat luas kan. Luas. Bukan duit je lah maksudnya. Kan? Ada yang memberi ilmu tu memberi sedekah betul. Betul. Jadi apa serendah-rendah senyuman. Serendah-rendah senyuman. Senyuman itu yang juga kata lah senyuman sedekah. tu sedekah. Dan juga pergi dekat surau bentang sejadah sebelum orang lain datang, sedekah tu. Okey. So ada guna tenaga, ada yang guna masa, ada yang guna duit. Ada guna harta lah. Macam tu. Tapi yang orang kata analogi satu, kalau kita sedekah ada cabang-cabang tu, itu apa analogi ada? Ada. Kalau kita sedekah satu, maka akan bertumbuh menjadi 10 dan 10 tu akan menjadi 70. Maknanya dia seperti menghasilkan dahan yang ada ranting-ranting dan bunga-bunga. Itu manfaat sedekah lah. Manfaat sedekah. Contohnya kita sedekah duit RM50 kat orang susah ni. Kita tengah jalan-jalan, tengok ada orang cari makanan dan tong sampah. Kita bagi dia RM50. RM50 tu kita ada last. Kita last duit tu dalam poket. Kita bagi lillahi ta'ala. Kita bagi kat dia. RM50 tu dia beli apa? Dia beli minyak, dia beli tepung, beli sedikit beras 2 kilo, sardin. Dia bawa balik rumah dia, ada 5 orang anak, seorang isteri. 6 orang tunggu kat rumah. Jadi kita dah tolong berapa orang? 7. Termasuk bapak dia. Tapi bapak dia tak tolong pun. Tapi dah tersebar. Awak. Sedekah kita yang asal tu dah beri manfaat kepada orang lain. Lepas tu anak dia pula, dengan dia makan tu semua, dia dapat tenaga, dia boleh stay up, boleh belajar, boleh ni. Nampak? Betul, besar, itu yang dia kata cabang tu. Okey. Make sense. Nampak? Itulah apa yang kita beri tu memanfaatkan macam-macam orang. Betul. Okey. Tapi kita always nak relate dengan konteks zaman sekarang kan. Di mana kebanyakannya orang mengambil kesempatan terhadap konsep Islam ni, dan diorang mengambil kesempatan orang-orang Islam dengan tidak bekerja dan meminta sedekah saja. Macam mana tu? Perkara ni sampai dekat Mekah pun ada juga. Kenapa kita pergi umrah, dah balik daripada ziarah tu pun, naik bas, tiba-tiba ada 3 orang duduk tengah-tengah bas. Betul? Dia minta sedekah. Tapi kebanyakan dia orang buat dengan ni je, jemaah Malaysia je ataupun jemaah Indonesia je. Dia kata haji. Ikhlas. Yang dia minta sedekah. Tapi kalau ikhlas kita tak nak bagi, dia marah. Dia sebenarnya benda ni kita pun nak cakap pun kan, sebab kalau dia ada dia sihat, ada ketangan kaki, boleh bekerja, dia sebenarnya tergolong dalam orang yang terkeluar daripada asnaf fakir miskin. Dia boleh berusaha apa? Betul. Ada orang tak ada kaki tak ada tangan pun boleh bekerja. Tapi itulah Islam tak anjurkan. Islam anjurkan usaha. Guna tulang pak kerat. Macam saya prefer sedekah dekat masjid ke organisasi ke. Saya tak prefer sedekah direct kepada orang. Adakah saya dia macam ni kan. Apa dia saya, macam ni. Saya punya amalan sedekah tu. ni kan, kita bagi dekat sesiapa pun tak apa. Kita sebagai pemberi. Wa imam orang bukan Islam pun tak apa. Ya. Sebab Allah nilai kita bila niat kita dan bagi kat dia. Itu je. Dia ni menipu ke, dia ni nak buat apa dengan duit tu ke, itu bukan lagi kita, anda kita. Itu Allah yang akan balas kepada dia. Faham. Jadi dulu niat kita tu. Dulu masa muda-muda dulu memang ada sakit hati juga kadang. Bagi sekali you pergi buat benda-benda yang ni. Tapi kita tak faham konsep konsep yang universal Allah bagi. Kita hanya ditanyakan, dia ambil amalan kita setakat tu je. Dia kalau tiba-tiba keluar surat khabar dia menipu semua, itu dia. Tu biar api lah. Lantak api dia. Okey, bayangkan macam ni lah. Bayangkan kita ada sesi bayangkan ni kan. Kena tutup mata boleh? Okey, tutup mata. Bayangkan. Okey, bayangkan macam ni Saya berjalan di Lot 10 Kuala Lumpur. Saya nampak Lot 10 ada lagi ke? Ada Lot 10 ada. Ada lagi Lot 10? Ada kan? Bukan dah ganti dengan nama lain tak? Masih Lot 10? Masih Lot 10. Ramai orang familiar dengan Lot 10. Lot 10 Kuala Lumpur. Saya jalan nampak orang minta sedekah. Dekat ada dia bawa bol. Tak duit. Tolong. Dalam tu ada beberapa duit kan. Saya tengok RM20. Saya ada RM20. Hari RM20. Saya ikhlas RM10 je. Saya letak RM20. Saya ambil RM10 dia. Boleh ke saya sedekah macam tu?
Boleh. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita perlukan lagi RM10 betul tak? Sebab kita fikir pasal diri kita juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Niat kita nak bagi RM10 kan. Kita dapat pahala tak? Dia jangan kita keluar RM10 kita ambil RM20 dia. Itu lain. Itu dah bukan sedekah. Itu tak boleh. Itu bukan sedekah tuan. Itu investment. Investment macam tu. Masuk sikit keluar banyak. Itu skim cepat kaya. Skim cepat kaya. Itu cepat sangat tu. Dalam 5 saat dia. Tapi RM10 ambil RM20 dia, okey lagi ni keluar RM1 ambil RM20 dia. Tak boleh. Tapi itulah kadang-kadang kita tengok orang macam berjaya sangat minta sedekah ni kan. Kita ambil lah sikit duit dia, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Tak boleh tak boleh. Macam mana pun kita kena ikhlas lah. Kalau kita ambil juga, kita beli makanan, maka setiap yang lahir daging daripada makanan yang haram akan kelak dibakar di api neraka. Tahu takut. Bayangkan tu. Tak boleh bayangkan. Sakitnya tu tuan-tuan dan puan-puan je. Poin yang terakhir Poin yang terakhir. Dan habis lah. Yang ketiga adalah sedekah doa anak soleh. Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Yes. Dan dalam terjadinya sesebuah insan ni kan, bukannya semuanya dilahirkan dengan keluarga yang okey, yang cukup basic needs ni kan. Dan kadang-kadang ada yang mak bapak yang tak endahkan, yang tak jaga anak dia, tapi end up anak dia jadi orang yang baik. Jadi kalau anak tu resentment, dia rasa macam aku tak dibesarkan pun dengan elok oleh mak bapak aku. Aku tak nak doakan pun mak bapak aku. Yang itu macam mana Tuan Haji? Tuan Aihad. Adakah siapa yang rugi kat sini? Dia rugi. Siapa yang rugi? Anak tu. Walaupun mak bapak dia tak tolong dia pun. Sebab dalam Islam, walaupun mak bapak tu bukan Islam, selagi dia tak bawa kepada syirik kesesatan, kena taat. Dan kalau mak kita bukan Islam, masakkan kita benda yang halal untuk kita, jamu kita makan, kita makan. Ini cerita bukan Islam. Kalau Islam lagi sampai tak macam tu. Kalau Islam tapi mak kita, ayah kita tak jalan tanggungjawab, kan? Tapi kita jadi baik. Sebenarnya atas asbab tu kita jadi baik. Mungkin kalau terbalikkan cerita, mak ayah kita menatang kita minyak yang penuh, adakah kita akan jadi baik? Mungkin jadi tak baik. Boleh juga kita manja kan? Jadi selagi dia tak bawa kepada syirik kesesatan, lagi tu kena taat. Dan kita kena ingat, kita pun akan ada anak esok. Jadi kita tak nak anak kita pula buat pada kita. Tapi dia bukannya macam untuk anak dia maybe dia macam sebabkan dia macam rasa macam ibu takkan buat macam ni ke awak, sebab ibu dulu tahu macam mana rasanya tak ada kasih sayang. Tapi dia masih dia rasa dia tak senang hati dia. Dia rasa macam tak lepas lah. Dia rasa macam ada dendam, tak lepas. Kan? Sebenarnya itu adalah kebaikan untuk dia. Sebab dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah, mak ini apa, tausiah ke apa ni, rancangan ni. Sebab tu kita cakap ilmu yang bermanfaat. Beriman kepada Allah SWT, dia ni apa berlaku dalam hidup dia, semua kebaikan untuk dia. Dia accident ke, kebaikan untuk dia. Dia terlepas flight, kebaikan untuk dia. Mak ayah dia macam tu, kebaikan untuk dia. Dapat isteri yang macam ni, kebaikan untuk dia. Semua tu peluang dia macam mana nak bawa orang-orang ni kepada jalan yang betul. Lebihnya dia, nampak? Allah bagi dia tanggungjawab. Betul lah. Bila orang cakap ujian tu adalah untuk kita mengingat Allah kan. Tapi orang yang betul-betul zuhud je yang boleh terima tu kan. Tapi betul lah, kalau dia dendam, dia takkan hidup dia pun akan tersekat. Nampak macam bahagia tapi maybe tak tenang sebab dia takkan boleh berjaya punya. Sebab apa? Doa yang paling makbul selepas doa Rasulullah SAW adalah doa ibu kita. Jadi dia jangan fikir dia boleh putuskan hubungan tu dan dia boleh berjaya. Jangan fikir macam tu. Kalau ibu dia tak redha dengan dia saja, terkecil hati, kalau dia mati tak tahu macam mana dia dalam kubur. Sebab tu penting. Mak ayah kita macam mana pun dia tetap mak ayah kita. Kalau tak ada dia orang, kita tak akan wujud kat dunia ni. Betul tak? Jadi macam mana pun dia orang tak berkecukupan, tak dapat sambung belajar, jaga adik-adik, semua ni jadikan siapa diri kita sekarang. Orang maksudnya
orang tu kena maafkan lah macam mana pun. Kena maafkan. Okey. Itulah yang paling besar. Bayangkan Rasulullah SAW masa Fatul Mekah, pembukaan kota Mekah, datang, Rasulullah SAW bengang tak kalau ikutkan? Bengang. Semua keluarga Rasulullah SAW dibunuh oleh kaum musyrikin. Tapi masa Fatul Mekah, Rasulullah SAW kata apa? Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan selamat. Siapa yang berada di rumah ni selamat. Tak ada pertumpahan darah walaupun dibunuh. Jadi apalah kita setakat mak ayah kita tak dapat membesarkan dengan. Tapi nanti dia cakap saya bukan Nabi. Nanti yang viewers cakap saya bukan Nabi. Contohin Nabi. Contohin Nabi. Kita dua orang bukan Nabi. Betul. Follow lah sunnah Nabi. Follow. Kita bukan orang yang baik macam Nabi, tapi berniat untuk menjadi baik seperti Nabi. Betul. Hari demi hari. Kita jauh. Jauh. Tapi bila ingat dan niat, insya-Allah makin dekat. Betul. Tapi orang kita satu je sunnah Nabi yang dia suka ikut. Kahwin banyak. Betul. Kalau lelaki, acak-acik cerita kahwin banyak. Kahwin banyak. Ikut sunnah. Itu kau ikut sunnah. Sunnah tu je. Benda lain kau tak ikut sunnah. Yang itu je kau ikut sunnah. Ada nasihat tak untuk kawan-kawan ayah yang kahwin banyak ke? Kahwin banyak. Ada kawan-kawan saya yang kahwin ada nasihat. Kahwin 3. Kahwin 2, kahwin 3. Nasihat dia. Nasihat kepada dia orang ni adalah, bukan nasihat lah, something yang bukan untuk orang pula, untuk di luar sana lah. Kita macam ni pun, contoh kalau ada perempuan yang macam yang tak nak dimadukan, tiba-tiba kahwin 2 kan. Ini boleh buat episod lain. Tapi sikit-sikit khas, episod khas untuk topik ni. Kita panggil guest kita. Sebab dia boleh perdebatan. Yes. Ada kaum lelaki, kaum Hawa, wanita kaum Hawa dan kaum lelaki, dia boleh berdebat. Baik tu. Sebab ni ada angle dia, ni ada angle dia. Kita nak dua angle. Dua angle. Betul. Yang ni accuse macam ni, yang ni tuduh macam ni. Ya. Okey. Betul. Masalahnya bila lelaki tu mampu, dia boleh adil, why not? Betul. Tapi perempuan kata, itu je yang kau ikut, yang lain kau tak ikut. Betul. Nafkah pun kau tak bagi. Jadi macam mana? Betul. Nantikan di episod yang seterusnya di Ayo Gazambo TV. Baik, jadi kita dah dalam penghujung rancangan ya. Hai. So perkongsian yang menarik hari ini, episod pertama kita. Jadi jangan lupa untuk share, like, subscribe dulu. Saya subscribe dia ikut tu. Dia ikut turutan. Subscribe, like, comment, share. Like, comment dan share supaya ramai lagi di luar sana dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat ni ya. Supaya kita boleh kongsikan. InsyaAllah semua orang boleh berjaya di dunia. Jadi saya Sangale. Dan saya Hai. Bye. Ya, mengucapkan terima kasih dan jumpa anda di episod yang seterusnya. Yes, terima kasih. Bye. Yeah. Yeah. Mohon maaf kekurangan.